Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar 1 KAA, 1 inovatif dan juga 1 inklusif. So, saya masih bersama saya lagi Cikgu Sains anda. Okey, Cikgu Nuraini. So, hari ini Cikgu akan cover new topik new subtopik untuk masih lagi dalam bab tingkatan 1. So, Cikgu harap Cikgu boleh habiskan bab 1 pada minggu ini lah. Okay. So, terima kasih dan tahniah kepada siapa-siapa dan semua pelajar cikgu yang telah menonton video, cuba memahami dan buat kerja yang cikgu bagi. Cikgu nak beritahu satu benda, apa yang cikgu ajar dalam video ni exactly apa yang ada di dalam buku teks. Okay, slide yang cikgu tunjuk tu adalah slide daripada buku teks. Maksudnya bila cikgu mengajar, awak buka buku teks, itu adalah rujukan utama awak, kitab utama awak. Sebab masih ada yang tanya saya, cikgu, latihan tu ada kat buku mana? Kat mana lagi kalau bukan buku teks? Saya takkan rujuk buku lain dah. Faham? Saya harap siapa yang tak ada buku teks pula, dapatlah ada inisiatif untuk pinjam daripada kawan ataupun awak boleh download buku teks digital. Sekarang ni macam-macam kita ada cara dia. Okey, cikgu dah tolong awak sedaya upaya bagi awak buat video. Saya buat video untuk awak faham. Saya harap awak juga berusaha. Awak kena ingat satu benda. Benda ni saya buat bukan untuk saya. Saya buat untuk awak. Okey? Untuk awak faham. Awak baru masuk sekolah menengah. Awak baru mulakan basic menengah awak. Make sure tingkatan 1 awak tidak terlepas apa-apa sekalipun. Sebab masa tingkatan 2 nanti kita tak tahu apakah lagi cabaran yang awak akan hadapi mengenai awak punya syllabus subjek. So awak faham maksud saya. Tolong usaha lebih sedikit. Okey. So kita akan start. Alright, kita akan start kita punya PDPC. Maaf, PDPR Okay, now. Hari ni cikgu akan cover 1.4 So, 1.4 ni tentang apa? 1.4 ni tentang penggunaan. Okay, sekejap Okay, penggunaan alat pengukur. Penggunaan alat pengukur. Okay, cikgu akan cover tentang penggunaan alat pengukur. Saya akan cover yang ini sahaja dahulu. Okey, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat saya tak boleh nak ajar lah. Saya rasa kat sini dekat saya tak boleh ajar secara online lah. Saya kena ajar awak secara face to face nanti bila dah masuk sekolah sebab kita akan guna alat dan ada cara dia nak untuk ada cara untuk mengira lah kalau saya ajar kat sini awak tak faham kita kena guna alat tu sekali Okay, now. Okey, jom kita tengok alat pengukur yang pertama. Okay, so, alat pengukur yang pertama ialah untuk mengukur panjang. Awak dah tahu dah pengukuran macam-macam jenis pengukuran yang kita ada kan. Panjang, berat, nak ukur jisim massa dan sebagainya. Alat-alat dia kan. Okay, now, kita nak tengok alat-alat yang kita gunakan yang betul mengikut apa yang kita nak ukur. Okey, yang pertama, jom kita tengok untuk mengukur panjang. Okey. Untuk panjang, cikgu ulang dia punya unit SI. If you still remember yang kita dah belajar yang previous punya. Untuk ukuran panjang SI unit dia ialah meter. Okay. So, banyak alat pengukuran yang kita boleh gunakan. Kalau dalam buku teks awak, okay, ataupun dekat slide saya ni, dia tunjuk ialah pembaris dan juga pita pengukur. Saya percaya awak pernah mesti wajib gunalah pembaris Tapi pita pengukur ni even awak tak guna, awak pernah tengok kan. Okay, selalunya nak bina rumah lah, nak buat meja lah, orang akan gunakan pita pengukur. Okay, so kalau awak tengok pembaris yang awak guna selalu tu, yang kat dalam pensel awak yang memang biasa ada tu, selalunya dia punya unit yang digunakan ialah cm dan juga inci. Cm dan juga inci. Pita pengukur pun lebih kurang juga sama sama ada cm ataupun meter dan sebagainya. Tapi siapa yang pernah beli kain, teman mak dia beli kain kan, kalau guna awak tengok kain, selalunya kita akan guna pembaris itu akan membaca dalam unit meter. Sebab kain awak tak boleh sikit-sikit, awak beli panjang-panjang kan. Okay, so kat sini adalah alat pengukur untuk mengukur panjang, sama ada pembaris ataupun pita pengukur. Okay, now kita tengok pula yang seterusnya untuk menyukat jisim. Okay. Untuk menyukat jisim. Okay. Jisim kalau dalam unit SI, kita akan guna unit SI untuk jisim ialah kilogram. Tapi kena ingat, bukan kilogram sahaja unit dia. Banyak untuk mengukur jisim.
miligram, gram dan sebagainya lah. Okay. So, kalau dalam makmal ataupun dalam gambar ni ditunjuk ada dua jenis alat pengukur dia, iaitu neraca tuas dan juga neraca tiga alur. Okay. So, both ni, okay, ada cara macam mana nak timbang satu-satu bisim. Maksudnya kalau neraca tiga alur ni, awak letaklah apa-apa yang nak. Okay, awak letak apa-apa lah barang yang awak nak ukur tu. And then, awak akan adjust dia punya pemberat kat sini. Dia ada pemberat ni, pemberat dia. Kalau awak nampaklah. So, awak akan adjust dia punya pemberat supaya awak dapat ukur dia punya berat. Kalau awak datang ke sekolah, memang cikgu akan ajar macam mana nak guna neraca tiga alur. Okay. Okay, now neraca tuas. Neraca tuas pula nak letak barang tu kat mana kalau nak ukur berat dia? Okay, kita letak kat sini, nampak? Kita letak kat atas ni, and then dia akan baca. Yang ni akan bergerak. Akan bergerak ni atas ni, bulat ni. Okay, so bila dia dah bergerak, dia stop, kita boleh baca kat singgatan. Ada singgatan-singgatan di sini. So, neraca tuas ni agak mudah daripada neraca tiga alur. Sebab neraca tuas, awak letak je barang awak kat sini, awak terus baca. Tapi neraca tiga alur, dia ada tiga alur yang awak kena adjust menggunakan pemberat. Nanti cikgu akan ajarlah insyaAllah bila awak datang ke sekolah. Sangat menarik. Selalunya neraca tiga alur masih lagi digunakan di klinik kerajaan, kesihatan kerajaan. Okay, now, tengok ni, dia kata masa silam. Okay. Orang dulu-dulu anak-anak, dia apa? Alat pengukuran dia guna dacing. Maksudnya, yang ni benda yang dia nak, belah kanan letak benda yang dia nak ukur. Belah kiri ni dia gunakan satu pemberat untuk jadikan benda ni adil. Dia kena tegak macam ni. Dia punya dacing ni mesti tegak, tak boleh bawah satu atas satu. Dia nak sama-sama level dia. Macam tu. Okay. Itu adalah untuk mengikat SIM. Now kita tengok untuk mengikat masa. Okay. So untuk mengikat masa, saya ingatkan lagi untuk masa unit SI untuk masa adalah saat. Tapi tak semestinya saat. Kalau nak ukur masa kan, kita ada jam, kita ada minit juga. Okay. So now, ini yang ditunjuk ke awak adalah jam randik. Jam randik. Saya tak pasti awak pernah guna ke tak. Tapi jam randik ni memang ada di makmal. Kalau kita nak ukur apa-apa eksperimen yang kita perlukan jam randik. Perlu ukur masa. Okay. So, kalau awak nak tahu yang ni kat luar, kat sini ni. Nombor ni, yang 246 ni, selalunya yang dekat sini, yang di bahagian luar ni adalah saat. Okay. Awak tekan je dia punya butang ni ke bawah. Ni butang ni, awak tekan je ke bawah. Okay. Dia punya jarum tu mula bergerak. Bila cukup satu pusingan, okay, 60 saat, yang kecil dalam ni akan gerak satu. Maksudnya menunjukkan 1 minit. Macam tu selalunya lah. Dalam makmal kita ada. Kalau awak datang makmal, memang cikgu akan bagi awak lah guna penerangan ni kan. So simple je benda ni. Bila awak dah nak stop masa, tekan sekali lagi butang tu. Itulah dia cara menggunakan jam randik. Tapi nowadays, jam dah macam-macam jenis. Macam mana nak ukur masa kan. Handphone kita pun ada stopwatch. Jam kita pun dah ada smartwatch. Boleh ukur masa. So, banyak cara untuk mengukur masa dah sekarang ni. Okay, now, we continue. Apa lagi alat yang kita guna? So, ni. Untuk menyukat suhu. Now, it's very important for you to know your body temperature, right? So, your body temperature is very important right now because since we have the pandemic COVID, so setiap orang sangat cakna lah, orang kata tu cakna tentang suhu badan masing-masing. So, awak pernah tengok kan termometer ni, if you want to know, this is termometer makmal. Termometer makmal selalunya dia akan sukat suhu maksimum dia kat sini sampai 100 darjah Celsius. Tapi cikgu ingatkan untuk suhu unit SI untuk suhu ialah Kelvin. Tapi di Malaysia, okay, di Malaysia selalunya kita akan gunakan darjah Celsius. Darjah Celsius. Okay. So, kalau termometer makmal, yang ni adalah berbuli apa ni? Yang ni adalah berbuli. Dalam berbuli ni, okay, yang ni kita panggil berbuli, berbuli termometer. Dalam berbuli ni, yang awak tengok warna macam warna silver tu kan, ini adalah mercury. Okay. Ini adalah mercury. So, untuk sukat apa-apa suhu, apa-apa suhu lah yang bahan yang awak nak sukat. Okay, nanti mercury tu akan naik atas. So, naik mana nombor tu, itulah suhu yang awak sedang sukat.
So, kalau termometer makmal, maksimum ialah 100 degree Celsius. Okay, now, awak tengok yang ni. Termometer klinik. Termometer klinik tak sepanjang termometer makmal. Okay, suhu maksimum dia pun pergi sampai lebih kurang 42 ke 45 macam tu. Ni maksimum. Kalau termometer makmal 100 darjah Celsius. Kalau yang termometer klinik 42 sampai 45. Why? Because termometer klinik anak-anak untuk menyukat apa? Sukat suhu badan manusia. Ini klinik kesihatan ataupun klinik yang awak pergilah. Kalau awak jangan pergi klinik haiwan pula. Ini bukan haiwan, untuk manusia lah. Okay. Kenapa sampai 42 sampai 45 je lebih kurang maksimum cikgu? Okay, now cikgu terangkan cikgu nak beritahu awak ni. Ni badan awak. Ni wali lah tapi manusia lah ni kawan-kawan. Kita punya suhu normal, suhu normal kita adalah 37 darjah Celsius. Okay? Kalau awak tengok suhu badan 37 tu, itu adalah not normal. Tapi anak-anak, kalaulah suhu tu naik jadi 38 atau 39 darjah Celsius atau 40 darjah Celsius, yang ni dah consider sebagai demam dah. Awak dah consider yourself as demam. Kalau suhu awak 2 ni 39-40 memang dah kategori demam panas. So, demam panas yang sangat-sangat bahaya. That is why lah termometer klinik sampai 42-45 je. Tak ada ni sampai ke 100. Kalau lah awak punya suhu badan 45 darjah Celsius tu, dia dah meletup dah, dia terbakar dah. Itu tak logik. Faham? So, sekarang ni, musim pandemik ni, kita dah ada termometer yang lebih canggih kan, infrared kan, yang tembak-tembak kat kepala tu kan. Itu infrared punya termometer. Dia boleh, walaupun betul-betul taklah betul-betul tepat dengan suhu badan awak, tapi dia punya kejituan tu dah dekat lah, tinggi lah. Okay, now, itu adalah untuk cara menyukat suhu kita gunakan termometer. Okay, now kita tengok arus elektrik. Okay. Arus elektrik juga anak-anak boleh disukat. Okay. Arus elektrik ada tinggi, ada rendah. Elektrik pun bahaya kan. Kalau kita sentuh satu benda barang elektrik tu yang dia punya arus tu dah bocor dan sebagainya which is very dangerous for you lah. Okay. Awak tengok ni arus elektrik. Okay. Kalau unit SI untuk arus elektrik ialah ampere. Just remember the previous lesson that I gave you. Okay, so macam mana nak suka arus elektrik cikgu? Okay, arus elektrik kalau nak suka kita boleh gunakan ammeter. Okay, ammeter. Yang inilah ammeter alat dia. Okay, selain ammeter kita boleh gunakan galvanometer juga. Okay, other than that, okay, yang ni kalau ni unit dia G. Kalau satu lagi alat sama je bentuk dia lebih kurang. Okay, voltmeter. So voltmeter dia punya unit dia V lah, voltmeter. Okay. So, kalaulah ada, ni awak akan sambung dengan wayar lah benda yang awak nak tahu tu. Okay. Kalaulah awak nak mengukur, kalaulah ada arus elektrik yang mengalir, okay, ammeter ni akan baca. So, apa yang jadi ialah, ni jarum tau. Awak tak nampak sangat kot. Jarum ni dia akan terpesong. Terpesong pergi ke kanan kalau ada arus yang lebih tinggi. Lagi ke kanan, lagi tinggi bacaan, lagi tinggilah arus elektrik tu dan lebih bahayalah benda tu kalau itu kalah. Sesuai terjadi masa baru-baru ni, masa banjir baru-baru ni ada orang yang mati kan sebab masa banjir tu dia terpegang tiang elektrik pula kena air. Memang tinggilah dia punya kuasa arus dia. So orang tu boleh menyebabkan kematian. And instead, kalau you pegang orang yang terkena renjatan tu walaupun sudah mati, kau sekali boleh mencat. Faham Okay, now we go for next one. Okay, next slide. Alright. So, untuk menyukat isi padu air pula. Saya tengok tak tahu awak ni masa sekolah rendah dah tengok ke belum dia ni. Kalau nak sukat isi padu air ataupun cecair lah. Apa-apa cecair. Okay, cecair. Kita akan gunakan silinder penyukat. Okay. Yang ni bentuk dia. Masa yang awal-awal bab memang ada radas makmal silinder penyukat.
Tapi saya tak tahu awak pernah pegang dan tengok ke tidak sini penyukat ni. Sini penyukatnya anak-anak, dia ada bacaan dia. Nampak ni? Dia ada senggatan-senggatan bacaan ni. Okey, so awak masukkan air. Air tu naik ikut berapa banyak yang awak nak. Awak nak 10 ml. 10 ml lah awak awak sukat. Macam tu lah. Dan saiz silinder penyukat juga bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar tu isi padu air dia lebih besar. Kalau kecil tu isi padu air dia lebih kecil. Paling kecil isi padu silinder penyukat ialah 5 ml lah. Sikit je lah 5 ml. Okay. So, yang ni dia ajar cara macam mana kita nak ukur secara pandangan mata yang tepat untuk mengelakkan ralat. Ralat ni ialah kesalahan lah. Ralat ni maksudnya kesalahan. Okay. Cara dia ialah awak tengok ni awak, saya harap awak faham gambaran ni. Mata yang kat tengah-tengah ni betul, yang atas salah, yang bawah salah. So maksudnya macam ni. Okay. Kalaulah cecair biasa anak-anak, air dia tu, ni tunjuk lah air dia tu akan macam melengkung macam ni kan. Okay. So kalau air yang melengkung macam ni, awak kena punya bacaan, kena ikut bawah lengkungan tu. Okay. Awak kena baca yang bawah lengkungan tu, bukan yang atas. Salah, dia kat bawah lengkung. Okay, yang kat bawah lengkung. Faham? Okay, dan so ini set mata awak dekat sini. So, maksudnya sekarang ni anak-anak, kalau awak nak tengok lebih tepat, yang ni memang diajar caranya dalam sains macam mana kena dapat baca tepat. Awak letakkan, ini mata awak, belah kanan mata awak, yang ke depan mata awak tu awak letakkan apa-apa, okay, papan ke, kertas ke, okay, apa-apa yang berwarna putih. Kenapa nak warna putih? Supaya nombor senggatan tu awak tengok dan awak baca dengan tepat, lebih tepat untuk mengurangkan ralat. Okay, now, jangan guna kertas lain selain putih. Kenapa? Sebab kalau guna yang gelap, confirmlah awak akan keliru dengan senggatan bacaan. Kita tak nak elakkan, kita tak nak kalau boleh tak nak kesalahan lah. Dan juga jangan pula guna kertas ataupun papan yang bertulisan-tulisan. Nanti awak keliru tulisan tu dengan senggatan bacaan pada silinder penyukat. Faham Okay, so itulah cara dia, antara cara untuk mengikat isi padu air. Okay, faham Cikgu pergi sampai sini dulu. Okay, next. Yang ni penggunaan alat pemukul begitu ni, yang ni cikgu tak akan terang lagi. Nanti awak dah sampai sini, barulah cikgu akan terangkan sini dulu Okay. Now, kita pergi pula kepada, kita akan pergi kepada membuat anggaran. Cikgu nak ajar macam mana korang nak buat anggaran anak-anak Okay. So, nak buat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Ingat, kita ni kan, kita hidup ni kan, kita kena pandai mengagak, betul tak? Kita kena pandai mengagak sebab kadang-kadang kita tak tahu satu benda tu exactly apa nilai dia, apa akan terjadi. So, kalau kita tak tahu satu benda tu apa exactly akan terjadi, it means that awak kena pandai mengagak. Kalau dalam kehidupan seharian lah, awak tahu bahawasanya kalaulah awak jumpa ular, awak dah agak dah apa ular tu akan buat tu, dia akan kejar awak apa. Dan juga awak kena tahu apa tindakan yang kena buat. Kalau awak nak tenang dia, awak kena lari, betul tak? Macam makanan juga. Awak tahu, kalau makan benda yang terlalu pedas, awak dah anggarkan apa kesan ke awak. Sakit perut, ceret berat. So, you should know what you should do. So, janganlah kau pergi makan banyak cili tu. Betul tak? Nanti kau sakit perut. So, samalah juga dalam pengukuran. Kalau contohnya macam cikgu tanya awak kan. Kelas 1 KA berapa orang Okey. Kelas 1 KA berapa orang? Okey. Kawan-kawan ni kita dah datang sekolah lah kan. Cikgu dah tak ingat ni. Sebenarnya 25 orang KA. Lepas tu cikgu cakap, apa kan tak ingat lah. So, saya pun kiralah meja tu. Kat situ ada 5, kat situ ada 4. Tu saya kata 23. Nampak? Sebab kerana saya nampak kelas awak tu, saya dapat agak anggarkan berapa orang. So, saya bagi nilai 23. Padahal sebenarnya 25. So, anggaran saya tak jauh. Tapi kalau lah awak ada 25 orang, saya kata saya rasa 2 orang je. Itu memang tak pandai sungguh dah tu. Takkanlah 2 orang saja. Sebab kita pernah tengok situasi tu macam mana. Kita ada pengalaman situasi tu macam mana. Kita boleh nampak meja tu macam mana kan. So, anggaran selalunya dah nak dekat dengan yang serba
sebenar. Faham Okay, now kita tengok anggaran kalau kita nak anggarkan panjang dahulu. So, kalau nak anggarkan panjang. Panjang of course selalu kita akan guna apa? Pembaris yang macam kita dah tengok tadi kan. Pembaris ataupun pita pengukur lah kan. Pita pengukur lah. Ini contohnya. Tapi kalau kita nak guna dua-dua ni, kita nak buat anggar je dulu. Cara dia macam mana? Tengok aktiviti 1.9 ni, dia bagi cadangan kat awak. Dia suruh awak anggarkan ataupun buat anggaran tentang apa tahu? Tentang panjang meja. Maksudnya, panjang meja tu dari sini ke sini. Tapi, dia tak suruh terus guna baris. Dia suruh awak anggar. So, awak gunakan satu benda lain yang boleh awak anggar. Contohnya. So, kat sini dia kata apa? Contohlah, awak confirm ada pensel atau pen kan? Pensel atau pen tu. Okay. Apa yang dia suruh awak buat ialah, dia suruh awak ukur dulu. Okay. Ukur panjang sebatang. Ukur panjang sebatang. Okey, awak kena ukur panjang sebatang pen tu dulu. Ataupun pensel lah. Okey, awak dah ukur tu, awak letakkan kat meja satu-satu. Maksudnya awak letakkan satu-satu berapa batang pensel yang boleh awak letak. Contoh kat sini dia kata 4 batang. Okey. So, kalaulah satu batang tu panjang dia lebih kurang 13 cm. So, bila awak susun kat meja tu, susun di meja, awak dapati perlu letakkan 4 batang. Perlu letakkan 4 batang pensel. So, awak buat pengukuran. So, anggaran saya, kalau saya buat ni, 4 batang tu darab dengan 13 cm. 4 kali 3, 12. 4, 5. So, semuanya 52 cm. Ini anggaran awak. Awak kata 52 cm. Oh, sebab awak guna pensel, awak dapat 52 cm. Tapi, bila awak kira. So, bila awak kira betul-betul. Kira yang betul Kira yang betul atau tepat lah. Bila awak buat pengiraan yang betul-betul, awak tengok rupanya dia 53.5 cm. Okay. So, awak tengok 52 tapi sebenarnya 53.5. So, dia punya awak punya anggaran dengan sebenar tidak jauh. So, maksudnya okey. Tak ada masalah. Anggaran ni memang selalunya tidak tepat. Maksudlah tapi tak boleh jauh sangat. Sampai logik. Okay, now. Itu adalah untuk panjang. Now, cikgu sambung pula. Kalau kita nak anggar luas. Okey, anak-anak. Kalaulah yang ni, awak tengok untuk luas awak kena tahu luas dia punya unit adalah apa-apa yang gunalah meter ke sentimeter mesti kena ada kuasa dulu. Meter tu kena ada kuasa dulu. So awak tengok ni. Yang ni macam-macam bentuk. Kalaulah luas bentuk-bentuk ni dia dah ada formula dia tau. Okey, ni trapezium, ni segitiga. Yang ni segi empat selari, yang ni bulatan, yang ni kubuk segi empat tepat kan. Semua ni dah ada formula. Tak ada masalah. Awak boleh apply saja formula. Contoh cikgu ambil segi empat ni kan. Luas segi empat macam mana? Panjang darab lebar. Okay, awak tahu panjang berapa, awak tahu lebar berapa, awak dapat. Tapi masalah kalaulah awak kena ukur. Contoh ni macam ni. Sehelai daun. Daun ni bentuknya tidak tetap. So daun bentuknya tidak tetap. Dia tak ada formula untuk daun sebab daun ada besar ada kecil. Okey? Daun pula macam-macam bentuk. So, tak boleh. Dia tak ada formula. So, macam mana nak menganggar satu-satu objek yang tiada formula? Memang tak ada formula yang memang kita kena anggar saja. Cara dia pun mudah juga anak-anak. Okay, awak tengok Awak kena adakan satu kertas petak-petak yang sama besar petak dia. Okey, contohnya yang sama besar petak ni, buku matematik awak lah selalunya kan. Okey. So, awak punya petak tu kena wajib setiap seketul comel petak ni nilai dia 1 cm ke, 1 meter ke, satu apa-apalah tapi 1. So, maksudnya satu kotak ni nilai dia adalah 1 meter per persegi. Kalau awak guna meter lah, kalau awak guna cm, 1 cm persegi. Okay, so macam mana cara nak anggar ni cikgu? Okay, awak letakkan apa benda yang awak nak tahu luas itu dekat kertas yang berpetak-petak tu. And then, awak tandakan jika
objek tu, setiap satu kotak kecil tu, objek tu melebihi daripada separuh kotak tu. Nampak mesti melebihi separuh daripada kotak tu, baru kita kira kotak tu sebagai luas dia. Okay, awak tengok kat sini. Kita tengok satu-satu. Awak tengok contoh yang ni, awak tengok kotak yang pertama. Yang ni ada kan tangkai daun tu kan. Tangkai daun ni, warna hijau ni sikit je dekat kotak yang satu ni. So, kita boleh consider dia sebagai, kita ada tanda dia. Walaupun dia ada, tapi kita ada tanda dia sebagai luas. Tengok kotak kedua. Kecil ni dia ada dalam kotak kedua tu. Tak sampai separuh pun. Tak sampai separuh atau lebih pun tak boleh consider. Okay. Tengok pula yang kat sini. Dalam kotak ni ada juga warna hijau. Tapi kita dia kecil tak sampai separuh pun. Tak boleh consider. Yang ni pun sama. Nampak macam separuh. Tapi kurang daripada separuh. Tak boleh consider. This one. Tengok kotak yang ni. Kenapa dia tanda right? Sebab warna hijau tu melebihi separuh daripada kotak. That's why dia tanda right. Okay. Kotak yang ni pula. Dia boleh consider? Yes, boleh. Sebab warna hijau tu melebihi separuh daripada kotak. Right. Faham? Kita tengok yang ni pula. Yang ni kotak ni boleh terima tak? Tak boleh. Why? Sebab warna hijau dia tu tak sampai separuh, memenuhi separuh kotak. No. This one, yes, lebih daripada separuh. Perlu. Yang ni, terus penuh confirm lah kena ambil. Yang ni pun penuh confirm kena ambil. Yang ni memang boleh katakan 99% kena ambil. Yang ni kecil je. Tak sampai separuh. No way. Tak boleh. Kita continue yang ni. Yang ni, yes, boleh ambil sebab warna hijau tu memenuhi lebih daripada separuh. Yang ni penuh. Yang ni penuh confirm ambil. Penuh. Ni penuh. Yang ni tak boleh ambil sebab sikit. Yang ni, tak kena kan. Okay, yang ni, yes, lebih separuh. Penuh. 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 Yes, lebih separuh. Okay. This one, tak boleh terima sebab kecil. Yang ni, penuh. 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 Yang ni 99%. Yes. Yang ni tak boleh. Sebab tak sampai separuh. Okay. So, yang ni boleh terima tak boleh sebab tak sampai separuh. This one penuh. This one penuh. This one lebih separuh. Kira yang ni kurang separuh tak boleh. This one tak boleh juga sebab tak sampai separuh. This one pun sama tak sampai separuh. Yang ni tak sampai separuh. Macam tu. Faham tak? So, awak kira berapa yang awak right. So, awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 23 kotak yang ditanda. It means that dia punya luas 23. Yang ni guna apa? cm. cm per segi. Ini cara kalau awak nak menganggar satu objek yang tidak sekata ataupun bukan objek yang ada formula untuk mengira luas dia. Okay? Alright, faham? Tanya. Now, cikgu sambung pula dengan jisim. Jisim ni berat Okay. So, jisim ni macam mana nak anggar dia? Contohlah kalaulah orang tu, kita boleh tengok orang tu, kita boleh anggar dia berat dia berapa tak? Kalau orang tu kuku kering, kita tahulah berat dia 30 lebih, 40 lebih. Kalau orang tu nampak besar sikit badan dia, kita boleh anggar dia 60 lebih, 70 lebih, betul tak? Kita boleh buat anggaran tengok orang tu. Saya rasa jaranglah jumpa orang kecil tapi berat 100. Sebab awak boleh anggar dah berapa berat dia. Berat adik awak baby. Takkanlah baby berat sampai lebih 40-50, betul tak? Awak tahu baby lebih kurang 10 ke 20 kg. Tengok macam tu kan? Maksudnya awak tengok pun daripada segitu awak dah dapat anggar dah dia berapa. So, sekarang ni kita nak buat anggaran. Dia bagi contoh. Kalaulah awak nak anggar sehelai kertas. Sehelai kertas tu bukan sedang awak nak anggar. Sebab kalau awak letak kat penimbang, buah penimbang tak gerak. Betul tak? So, cuba tengok contoh ni. Dia suruh anggarkan sehelai kertas. Jadinya, kalau nak letak kertas kat penimbang, memang tak gerak penimbang. So, tak boleh nak buat apa-apa. So, apa cara dia? Dia gunakan 100 helai kertas. Dia letak kat penimbang tu. Bila dia letak 100 helai kertas, dia tengok penimbang tu baca 500 gram. So, boleh tak dapatkan sehelai kertas tu punya jisim? Of course, boleh. Caranya ialah jisim yang semua bahagi dengan bilangan kertas. Okay. So, jisim semua kertas tu berapa? Bila dia tengok 100 gram bahagi dengan bilangan kertas, dia gunakan 100. So, it means that sehelai kertas, nilai dia ataupun jisim dia ialah 5 gram. Macam tu. Kita tengok contoh ni lah. Okay, now. Settle. Kita tengok pula membuat anggaran isi padu. Okay. So, kalau kita nak buat anggaran isi padu pula anak-anak, ada isi padu benda yang memang ada formula. Kalau contoh dekat sini, ini adalah kuboid. Kenapa kuboid? Sebab semua sama pan. Ni kubus. Sorry.
Ni adalah kubus kerana semua dia punya sisi dia sama panjang. So this is kubus. So awak tahu kubus punya isi padu. Cara nak isi padu kubus. Tinggi tak lebar tak panjang, panjang tak lebar, tinggi sama lah So 4 darab 4 darab 4 nilai dia 64 cm padu. Let's say lah kalau awak kata nak silinder. Mana silinder Silinder pun ada formula dia juga kan. Tapi kita tahu awak belajar ke tak. Okay, isi padu silinder ni walaupun maksudnya dia dah ada satu formula khas dia. Iaitu pi j kuasa 2 darab tinggi. Tapi kalaulah saya suruh awak kira isi padu seketul batu. Betul. Batu tu manalah ada bentuk tetap. Betul tak? Kadang-kadang ada berlekuk sana, banyak lekuk, kurang lekuk. So dia tak ada formula yang khas untuk, tadi sama macam luas dia kan? Dia tak ada formula yang khas untuk tahu dia punya isi padu. Jadinya kita kena minta tolong satu kaedah tu. Kita kena gunakan satu kaedah tu untuk tahu isi padu benda yang tak ada shape yang tetap ni. Tak ada bentuk tetap yang tak ada formula tetap ni. So, kita gunakan kaedah apa anak-anak? Ni nama dia. Kaedah sesaran air. What does it mean by kaedah sesaran air? Okay. Maksudnya awak kena gunakan air lah. Awak kena gunakan air untuk tolong dapatkan isi padu. Apa caranya cikgu? Okey, cara dia macam ni. Yang ni ialah silinder penyukat. Harap kau kenal lah silinder penyukat. Kita guna silinder penyukat kenapa cikgu? Sebab senang terus boleh baca nilai air dia, nilai paras air. Kalau letak dekat tempat lain tak ada senggatan bacaan, susah pula kita nak baca dia punya isi padu. Okay, so awak tengok ni contohnya. Mula-mula awak letaklah air berapa, kebanyak berapa awak letak isi padu dia. Contoh kalau dia bagi kat sini awak letak sampai 15. Cikgu kena wajib 15 ke tak? Awak nak letak 10 pun boleh, awak nak letak 5 pun boleh, awak nak letak 20 pun boleh awal-awal. Okay. So contoh kat sini dia kata saya perlukan air tu 15 dulu. Okay. Alright. So and then awak pergi masukkan batu yang awak nak. Contoh batu lah. Apa boleh. Okay. Masukkan batu ke dalam air tu sampai bawah. Jangan masukkan tangan kau sekali. Masukkan dengan benang ke apa whatsoever. Okay. Kita nak batu je kan. Kau masukkan jari kau sekali kan. Dengan jari-jari pengisi padu. Tak kira. So batu masukkan objek tak sekata tu gunakan benang whatsoever lah. Okay. Now, bila masukkan je batu tu, awak tengok aras air tu naik sampai 23. Faham? Of course lah kan. Sebab ada benda bertambah, air pun naik lah. Okay, so now, berapa isi padu batu tu ataupun objek yang awak nak kira tu? Cara dia nak tahu isi padu dia ialah yang akhir punya bacaan awak tolakkan dengan yang awal. So, how? Akhir ialah 23 cm padu tolak dengan 15. So, awak akan dapat 8 cm padu. So, it means that isi padu batu tu ialah 8 cm. Macam mana tahu? Sebab gunakan kaedah sesaran air tadi. Faham itu kalau objek yang tak ada formula dan tak sekata bentuk dia. Alright. Okay, harap faham. Tak faham ulang-ulang tengok dari sini. Okay, now. Tengok dekat sini. Practice formative 1.4. Okay. Saya nak awak buat formative 1.4. Tapi hanya buat nombor 2 dan 3 sahaja. Nombor 1 tak payah. Saya tak ajar lagi. Faham? Nombor 2 dengan 3 saya dah ajar yang ni tadi. Kau pergi tengok elok-elok. Tenang elok-elok. Faham kan? Boleh jawab. Jangan cakap tak tahulah cikgu dah tak reti dah. Tengok pun dah rasa pengsan. Tak boleh. Study. Cari cara dia. Tak reti tanya orang. Tak reti Google. Jangan harap saya tak tahu cikgu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tak boleh. Kena study. Faham? Okay, now. Tengok pula teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Kalaulah dia bagi tengok ni contoh yang dia bagi awak gambar ni kan. Ni apa benda ni? Pernah guna ke tidak? Yang ni adalah alat untuk ukur tekanan darah. Okay. Kenapa penting ukur tekanan darah? Oh, very important tau. Sebab apa? Tekanan darah sangat penting untuk memastikan kita punya kandungan kandungan kolesterol kita punya level. Okay. Kesihatan kita sangat kita kena sustain lah, maintain. Okay. Kalau tinggilah awak punya tekanan darah, awak boleh lead kepada bermacam-macam jenis penyakit yang lain. Contohnya darah tinggi. Okay, awak boleh stroke. Stroke ni macam mana? Orang tak boleh gerak dah bahagian-bahagian tertentu. Tapi kalau tekanan darah awak rendah sangat-sangat pula, mungkin ada penyakit lain juga. Kekurangan darah merah dan sebagainya boleh buat pengsan pula. That's why kita kena sentiasa maintain dan tahu kita punya tekanan darah. Nampak tak?
Okey. Hebat alat ni. Okey, selalunya tekanan darah anak-anak yang normal manusia normal Okay, kalau yang normal ialah 120/80. Ini cara bacaan dia. Okey. Ni kena belajar dari sistelik dia macam mana lah injak-injak lah ni. Ni normal. Kalau lah bacaan awak ke atas ni jadi 200, bawah jadi 100. Ni memang ni bahaya ni. Ni bahaya. Ni darah tinggi nama dia. Okay, kalau pula tiba-tiba bila awak kira-kira tekanan awak 105 ke atas, bawah tu 60. Yang ni pun bahaya juga. Okay, yang ni darah tinggi, ni darah rendah. Faham? Okay, now apa lagi alat pengukuran yang dah diinovasikan? Okay, awak pun okay. Contoh yang saya bagi okay, awak pernah tengok tak alat pengukur yang guna laser? Contoh dia macam ni macam ni. Ini awak di sini. Okay. Ini awak. Ini pupuk. Okay, saya bagi contoh ni pupuk. Okay. Awak nak tahu jarak awak dengan pupuk ni. Okay. Awak nak pergi jauh now. So, malas nak pergi, awak gunakan satu alat. Okay. Alat yang terbaru antara inovasinya ialah laser. Okay. Laser. Laser ni, dia akan tembak sampai arah pupuk tu. Dan dekat alat tu, dia terus baca berapa jarak. Selalunya kalau guna pita pengukur kan keluarkan pita sampai dekat sini awak pakai jalan kan. Dia tak payah pergi situ pun. Awak gunakan laser saja. Cahaya tu akan baca berapa jarak. Ini antara inovasi teknologi yang sekarang ni lah okay. So itulah antara alat pengukuran. Saya tak boleh fikir ikut apa-apa lagi yang lain kan. Okay. So now cikgu sambung pula untuk ketumpatan 1.5. Agaknya boleh pergi lagi lah ya. Okay. So no choice, we have to continue. Dah bulan 2, bab 1 tak habis lagi, tak boleh lah kan. Kita kena habis cepat lah. Okay, now, tengok kat sini anak-anak, what is ketumpatan? Ketumpatan ada orang tumpat ni maksudnya kan, dia berada di bawah apabila dua benda tu digabungkan. Okay. Ketumpatan ni, okeylah saya bagi awak contoh yang gambar ni lah, nak bagi faham tu senang kan. Dia kata apa? Ketumpatan air laut mati sangat tinggi sehingga menyebabkan orang terapung. Selalunya kalau awak pergi mandi kat Korisen ke, awak mandi dekat kolam ke, awak mandi dekat mana-mana air laut lah. Contoh air laut lah kolam tu natural kan. Okay. Air laut. Kalau awak pergi Korisen ke rumah Perak ke kan, cuba kau baca buku, kau duduk tenang tu. Rasanya memang terjemur lah. InsyaAllah akan tenggelam. Okay. Yang ni orang ni kat atas, tapi kalau kau buat macam tu kat Korisen, kau ada kat bawah. Tahniah, ni air laut. Okay. Tenggelam, pandai berenang tak apa, pandai berenang. Barakallah. Okay, now. Kalau dekat laut biasa ni adalah laut biasa, awak akan tenggelam ke bawah. Kenapa awak akan tenggelam? Sebab, okay, awak lebih tumpat. Maksudnya, manusia lebih tumpat kalau nak berbanding dengan air. Tapi dekat laut mati, anak-anak, awak berada di atas. Kalau kat laut mati, awak ada kat atas, awak tak payah buat apa-apa, tak payah berenang ke apa. Air laut tu akan ada di bawah. Kalau yang kat sini, air laut lebih tumpat daripada manusia. Kenapa macam tu? Tengok air laut dekat air mati, air dekat laut mati ni anak, dia punya kandungan garam sangatlah tinggi, menyebabkan air laut dekat laut mati ni adalah lebih tinggi, lebih tumpat berbanding manusia. Tapi air laut biasa, kandungan garam dia biasa saja, jadinya kita ni adalah lebih tumpat daripada dia. Itu beza laut biasa dengan laut mati. Okey, contoh lain lah saya buat Contohnya cuba awak tengok, kalau awak baling batu dekat dalam sungai kan, kalau batu tu kecil je, walaupun batu tu kecil, batu tu tak timbul ke tak, dia mesti akan tenggelam ke dalam, ke dalam sungai. Tapi cuba awak tengok perahu ataupun kapal kat laut. Even though kapal dan perahu kat laut tu adalah sangat berat, kalau itu pun berat lah kan. Tapi dia masih lagi boleh terapung. So itu konsep apa? Itu adalah konsep ketumpatan. Walaupun batu tu kecil nak dibandingkan dengan kapal yang besar, batu lebih tumpat daripada air sungai tu. Tapi kalau sampan ke,
dia adalah kurang tumpat daripada air sungai tu. Dia duduk atas. Senang nak cakap, siapa duduk bawah tu lagi tumpat, duduk atas tu kurang tumpat. So, ini adalah formula bagi ketumpatan anak-anak. Tengok sini. Ini adalah formula bagi ketumpatan. Okey, so ketumpatan adalah jisim bahagi isi padu. Okey, nak dapatkan ketumpatan, awak kena tahu jisim satu benda tu. And then awak kena tahu isi padu juga benda yang sama. And then awak bahagikan jisim bahagi isi padu. Jisim ni mesti wajib gram gitu cikgu. Tak. Boleh jadi kilogram, boleh jadi miligram, tak kisah. Isi padu pun sama. Tak semestinya cm padu. Boleh jadi liter padu, mililiter padu, tak masalah. Tengok apa yang diberikan. Okey, faham Now, cikgu bagi contoh dekat awak ya. Contohlah saya ada sebuah kuboid. Saya ada sebuah kuboid. Okey. Kuboid saya ni anak-anak. Kubuslah Sorry yang kalau tak cantik. Okay, kubuslah. Yang ni 6 cm tinggi, 6 cm lebar, 6 cm panjang. So, saya punya soalan cari, saya bagi jisim dia. Jisim dia 50 gram. 50 gram jisim dia. So, saya punya soalan kira ketumpatan kubus di atas. Okay. So, macam mana nak kira ketumpatan dia? Okay. Kita back to dia punya formula. Nak kira ketumpatan, apa formula dia? Dan kita tukar colour lah bagi awak. Lebih nampak sekejap ya. Wait. We change the colour. Wait Okay, what colour? This colour lah. Okay, so ketumpatan, apa formula? Jisim bahagi isi padu. So, it means that awak kena tahu jisim dia dulu. Betul tak? So, jisim dah tahu ke belum? Yes, dah tahu sebab dia dah bagi kebetulan. Jisim dah tahu, settle. So, sekarang ni isi padu kena cari. Isi padu dah tahu belum? Belum tahu. Tapi boleh dapat tak? Boleh sebab dia dah bagi maklumat ini. Betul tak? So, cari dulu isi padu kubus. So, kita cari isi padu kubus dulu. Okay, so isi padu kubus. Macam mana formula dia? Alright, isi padu. Isi padu kubus. Sama dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Saya sentiasa tulis formula walaupun saya dah tunggu macam ni. Okay. Alright, so 6 darab 6 darab 6 lah kan? Sebab kubus semuanya panjang dia sama. 6 darab 6 darab 6. Berapa 6 darab 6 darab 6? 6 darab 6 darab 6 ialah 216. So, isi padu dia ialah 216 cm padu. Since saya gunakan cm, so cm padu kalau isi padu. Sekarang ni, isi padu aku dah tahu. Sekarang boleh tak aku kira ketumpatan? Yes, awak boleh dah kira ketumpatan. Okey, cikgu tukar lagi colour. Gitu. Alright. Ketumpatan. So, ketumpatan tadi cikgu tulis balik semula formula dia. Jisim bahagi isi padu. So, jisim tadi berapa? Okey, kita tengok ke atas. Jisim tadi ialah 50 gram yang dah bagi. So, tulis unit dia ya anak-anak. 50 gram. Bahagi isi padu dia berapa? Yang ni awak dah kira tadi. 216 cm padu. So, jawapan ni berapa ya? Okay. 50 bahagi 216. 0.23148 banyak. So, awak ambil dalam 3 ataupun 2 tempat perbelahan. 0.23. Okay. So, jawapan dia ialah 0.23 cm. So, okay kat sini very important. Awak tengok kat sini Macam mana nak tulis unit ketumpatan? Awak tengok atas dia apa gram. Awak tulis G dulu. And then kat bawah dia cm padu. So, kat bawah awak perkan dengan cm padu. Awak salin dia balik gram per cm padu. Ini unit untuk ketumpatan. Ini cara nak cari ketumpatan. Faham? Harap faham lah. Okay, so now kita tengok kat sini. Yang ni dia bagi contoh benda yang dia dah buat kira-kira ketumpatan. Emas, pelambang, penuh aluminium, ais.
Gabus, mercury, air laut, air tulen. Betul. Apa beza air laut dengan air tulen? Alah, air laut of course lah masin sikit. Air tulen ni natural rasa dia kan. So, kenapa? Air laut sebab ada garam tertentu. That's why dia masin. That's why kalau awak tengok pun dia lebih tumpat daripada air tulen. So, awak tengok air ketumpatan. Lagi tinggi nilai ketumpatan, lagi tumpat benda tu. Maksudnya nak cakap macam ni lah kalau bahas pasar ni. Lagi tinggi ketumpatan dia, nilai dia, huruf dia lagi, nombor dia besar. Lagi duduk bawah lah. Macam tu Cuba awak tengok contoh. Saya ambil emas lah. Emas saya nak bandingkan dengan mercury. So, emas 19.3. Mercury 13.6. So, siapa yang lebih tumpat? Of course lah emas. Ini dah 19, ini bawah 13. Faham? So, emas lebih tumpat berbanding mercury. Okay, now, cikgu bagi contoh yang ni pula. Kita tengok perbezaan. Ais dengan gabus. Dua-dua ni nampak macam ringan lah. Tapi mana lebih tumpat? So, ais 0.92. Gabus 0.24. So, it means that ais lebih tumpat berbanding gabus. Kalau awak letak ais dengan gabus, ais tu akan duduk bawah, gabus duduk atas. Itulah kan. Now, tengok pula petrol. Petrol kita bandingkan dengan air biasa. Kita bandingkan petrol dengan air biasa. Air tulen. Air 1. Petrol 0.8. So, siapa yang lebih tumpat? Air lebih tumpat berbanding petrol. That's why, kalau lah petrol minyak lah kan. Minyak lah macam itulah. Maksudnya nak fahamkan awak. So, minyak yang kereta bapak awak guna je lah. Okay. So, bila awak campur, let's say lah awak campurkan petrol dengan air. Awak akan nampak petrol tu akan ada dekat atas. Air akan ada di bawah. Sebab petrol tu kurang tumpat. Air lebih tumpat. So, siapa yang lebih tumpat di bawah? Macam itulah contoh dia. Faham So, awak tengok ni. Yang ni dia dah susun. Petrol 0.8. Air 1. Mercury 3.6. So, mercury dah kat bawah sekali. Yang ni pula gabus 0.24, air 1.892. Of course gabus duduk dekat atas air Kalau tidak, sepatutnya kalau gabus daripada air, gabus tengah, tapi gabus tu lagi kurang 4, dia ke atas lah. Faham Same goes to this one lah. Kalau kita susun mengikut apa nombor ni, gabus, lepas tu petrol, lepas tu ais, lepas tu air, tu kuprum, tu mercury. Faham? So, pengiraan ketumpatan cikgu dah ajar tadi. Sama saja. Okay. Alright. Yang ni pula kaedah sesaran air pun dah cikgu ajar tadi. Awak boleh tengok dari semua je lah. Tak masalah pun. Okay, now. Kita nak tengok apakah kegunaan ataupun kenapa Tuhan jadikan benda tu tumpat tak tumpat. Tuhan tak jadikan tu benda tu sia-sia. Apa benda pun dunia ni, Allah yang jadikan dunia ni, memang semuanya ada kegunaan. Betul tak? So, jom kita tengok apakah konsep ketepatan dan kenapa penting dalam kehidupan seharian. Okay, kalau yang ada kehidupan seharian yang awak boleh selalu tengok ialah, awak tengok kalau awak suka minum ais kan. Kalau awak suka minum ais, awak tahu ais tu akan berada di atas, air akan ke bawah. Halah, biasa. Tengok yang ni pula, belon. Okay, kau suka main belon kan, kanak-kanak. Okay, belon, kalau awak pergi dekat taman tema tu selalu tengok belon tu yang duduk atas kan. Awak pegang tali dia bersenjata ke atas kan. Cuba awak tiup belon tu sendiri guna mulut. Tengok. Dia naik atas tak? Tak kan? Dia memang dekat bawah kan? Apa beza gas yang dekat taman tema tu dengan gas yang awak keluar daripada mulut awak? Itulah ketumpatan namanya. Awak tengok Kalau lah, yang ni jalan raya. Jalan. Okay? Alright. Kalau awak tiup belon awak ada kat sini. Kat bawah. Tapi yang belon taman tema ni, kan? Kalau kat taman tema lah selalunya kan, bagi budak-budak habiskan duit bapak tu kan. Okay, belon tu ada dekat atas. So, apa bezanya? So, selalunya belon yang dekat taman tema tu digunakan gas helium. Kalau belon yang awak tiup dalam ni banyak karbon dioksida. Sebab kita kan keluarkan nafas karbon dioksida kan. So, anak-anak, dua-dua ni gas tau. Kedua-dua ni gas. Okay. So, tapi kenapa helium ke atas, karbon dioksida kat bawah? Sebab karbon dioksida lebih tumpat daripada helium. Itulah konsep ketepatan ni, walaupun kedua-duanya adalah gas. Faham Now, yang ni pula gambar ni. Apa benda gambar ni? Ni kayu balak weh. Kayu balak ni, okay, dia dah tebang-tebang kayu balak ni. Selalunya kat Sarawak lah ni sebab dia banyak sungai-sungai panjang Kayu-kayu balak ni, dia tebang-tebang. And then, dia nak bawa ke kilang. Dia gunakan sungai sebagai pengangkutan dia untuk bawa kayu balak ni ke kilang. Kenapa dia percaya kat sungai ni? Sebab kayu balak ni, dia punya konsep dengan air sungai, dia kurang tumpat daripada air sungai. That's why lah dia boleh mengalir dan awak nampak kayu balak tu tak hilang.
Kalaulah kayu balak tu korang hempat di bawah sungai, macam mana kau nak korek balik kayu balak tu keringan, keringan kan? So, dia akan alirkan kayu balak ni. Dia nampak kayu balak ni sebab memang korang hempat, dia nampak kayu balak tu. Dia akan masuk kilang-kilang yang tertentu. So, tak payah guna lori, petrol penjimat. Itulah, faham Okay. Yang ni pula, inovasi objek makanan atau minuman menggunakan konsep kecepatan. Ni. Teh tarik 3 lapis. Betul tak? Tapi bila dia hantar ke awak, memanglah 3 lapis tu awak tengok. Tapi bila nak minum, kenalah kacau. Kalau kopi sedut terus, biru muka kau sedut gula tu. Faham? Tu dia cerita dia. Okay. So, formatif 1.5, saya minta anda buat semua. Pergi tengok satu-satu. Pergi baca balik. Tengok balik apa cikgu ajar. Jangan tengok terputus asa. Okay. Faham kan macam mana nak buat pengiraan. So, kerja sekolah anda ialah 1.4 nombor 3. Nombor 2 dengan 3. Praktis 1.5 semua. Ini kerja sekolah untuk hari Rabu. Okay. Praktis, cikgu ulang untuk kali ke-18 ni. Praktis formatif 1.4 nombor 2 dengan 3. Praktis formatif 1.5 semua. Okay. Jangan ditanya pula semua tu 1 dengan 2 ke. Memanglah praktis formatif 1.5 tu ada 2 je soalan. Memanglah 1 dengan 2 je kita buat. Okay. Faham Harap itu saja daripada cikgu. Kalau betul-betul tak faham, dah study habis-habis tak faham juga, boleh PM. Okay. Jangan terus cakap tak faham. Okay. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.